الحمد لله الذي أكرم بني آدم وفضلهم على العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الكرم والفضل والجود وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله ربكم واشكروا نعمة عليكم إن كنتم إياه تعبدون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Artinya, sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, kerana kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Surah Ali Imran ayat yang ke-19. Ikhwanil muslimin, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan menyeru kepada hadirin Jumaat sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kehidupan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama ada di dunia maupun di akhirat. Ikhwanul muslimin, Islam adalah agama yang syumul, yang merangkumi segenap aspek kehidupan manusia. Kesyumulan Islam itu terlihat pada kesempurnaan ajaran yang terkandung di dalamnya. Ajaran Islam sememangnya sentiasa selari dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan, serta sentiasa sesuai dengan keadaan sepanjang masa. Salah satu aspek yang digariskan Islam dalam mengatur kehidupan manusia ialah undang-undang dan hukuman. Hukuman dan undang-undang adalah sangat berkait antara satu sama lain, kerana hukuman akan memastikan undang-undang itu telah dilaksanakan. Dalam kesempatan yang terbatas pada hari Jumaat ini, khatib akan berbicara salah satu aspek sahaja, iaitu berkenaan hukuman dalam Islam. Hukuman adalah merupakan pembalasan bagi keingkaran terhadap hukum yang telah ditetapkan Allah. Hukuman dalam Islam adalah bertujuan memperbaiki kehidupan bermasyarakat, menghalang dari melakukan perkara buruk, menyelamatkan dari kejahilan, memandu keluar dari penyimpangan, menghalang dari melakukan dosa, serta sebagai motivasi untuk melakukan ma'ruf. Allah berfirman
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, dan tiadalah kami mengutuskan engkau, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Surah Al-Anbiya ayatnya ke-107. Ikhwanil muslimin, dalam syariat, hukuman juga digambarkan bukan suatu bentuk deraan kepada penjenayah, tetapi lebih kepada suatu bentuk disiplin, pendidikan dan langkah pembetulan yang tidak hanya kepada pelaku jenayah, tetapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan. Keadaan ini akan menghalang dari perlakuan tidak baik, memalukan, dalam masa yang sama akan mengangkat darjat masyarakat ke tahap yang lebih tinggi. Dalam masa yang sama, mewujudkan keselamatan dan keamanan serta penghormatan kepada perhubungan sesama manusia. Allah berfirman, "Wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbar min ukhtiha. Wa akhadnahum bil 'adzabi la'allahum yarji'un." Artinya, dan tidaklah kami memperlihatkan kepada mereka sesuatu tanda kebenaran Nabi Musa, melainkan tanda itu adalah lebih terang dari yang terdahulu daripadanya. Dan kami timpakan mereka dengan berbagai azab, yakni bala bencana, supaya mereka kembali bertaubat. Surah Az-Zukhruf ayat yang ke-48. Orang yang telah dihukum had, ta'zir, diat, qisas, tidak lagi dianggap penjenayah, dan hasilnya syariat mengubah jiwa manusia dan masyarakat dari perasaan takut kepada keselamatan dan keamanan. Kebiasaan sifat manusia akan terubah apabila penjenayah mendapat balasan setimpal. Penjenayah tidak lagi merasa kebersalahan sepanjang hidup selepas menerima hukuman. Ini akan mendorong mereka menikmati kehidupan yang seterusnya yang bahagia. Orang yang menjalankan hukuman pula akan berdosa jika semasa melaksanakan hukuman ianya dibuat berdasarkan dendam dan seumpamanya. Penjenayah mendapat semula maruahnya setelah dihukum. Orang yang melakukan jenayah ada kalanya kerana tersilap, lupa, gelap mata, cuai, dipaksa dan seumpamanya. Pada masa jenayah tersebut dilakukan, manusia tidak terlepas dari melakukan kesalahan dan kesilapan. Penjenayah akan merasakan dirinya masih lagi bersama masyarakat dan dapat meneruskan kehidupan seperti biasa setelah dia menerima hukuman. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Rawahu Ibnu Majah. Maksudnya, kesemua anak Adam itu melakukan kesilapan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan itu adalah mereka yang bertaubat. Hukuman juga merupakan kelegaan terhadap penjenayah dan keamanan kepada masyarakat. Ini akan mendorong penjenayah untuk mendapat keyakinan diri untuk meneruskan kehidupan dan juga mengubah persepsi masyarakat. Hukuman juga adalah penebus dosa-dosa. Pembinaan masyarakat dapat diteruskan
di mana jika bekas pesalah yang bekerja akan mendapat pekerjaan semula. Hukuman secara syariat mempunyai ciri-ciri yang berikut, seperti berlaku sekali, masa sekejap, tiada kesan berpanjangan, taubat, dapat meneruskan kehidupan berkeluarga, keamanan, stabil dan keselamatan. Semua ini akan menzahirkan keadilan Islam yang penuh rahmat dan kasih sayang berbanding sistem selain Islam yang akan membuat penjenayah menjadikan jenayah sebagai tabiat, terutama trauma, hilang tanggungjawab, hilang sifat pencegahan, terpisah dari keluarga, tidak mendapat kehidupan yang normal dan membawa kepada jenayah lain kerana berkongsi maklumat jenayah semasa ditahan. Melaksanakan proses kehakiman yang adil dan saksama adalah merupakan tuntutan agama Islam. Terdapat banyak ayat Al-Quran dan Al-Hadis yang memerintahkan kita agar menegakkan keadilan. Keadilan di sini bukan sekadar bermaksud penghakiman yang sama rata antara dua pihak, bahkan lebih dari itu. Ia adalah kesaksamaan. Allah berfirman, "Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan." Artinya, dan Allah telah menjadikan langit yang tinggi serta Dia mengadakan neraca keadilan, yakni undang-undang, supaya kalian tidak melampaui batas dalam menjalankan keadilan, dan betulkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kalian mengurangi neraca timbangan. Surah Ar-Rahman ayat 9, ayat 7 hingga 9. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat marah apabila baginda diminta supaya tidak menjatuhkan hukuman ke atas seorang bangsawan yang telah melakukan kesalahan jenayah mencuri. Lantas baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ahlakal ladzina qablakum annahum kan idza saraqa fihim asy-syarifu taraku wa idza saraqa fihim ad-dha'ifu aqamu 'alaihi al-hadd. Wa aymullahi law anna Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Rawahul Bukhari. Maksudnya, sesungguhnya telah binasa umat pada zaman dahulu sebelum kalian, kerana sesungguhnya apabila bangsawan dalam kalangan mereka mencuri lalu dibebaskan, tetapi apabila golongan yang lemah dalam kalangan mereka pula yang mencuri, mereka menjatuhkan hukuman kesalahan jenayah yang berat terhadapnya. Demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad, yaitu puteriku ini, mencuri, nescaya aku jatuhkan hukuman agar dipotong tangannya. Dalam menegakkan keadilan dan kesaksamaan ini, ia memerlukan kepada beberapa perkara. Antaranya ialah keperluan terhadap satu sistem undang-undang yang adil dan saksama, kaedah pelaksanaan yang cekap dan sempurna, serta bukti keterangan yang tepat dan benar. Ketiga-tiga faktor di atas adalah saling berkaitan antara satu sama lain. Ikhwanil muslimin, sebagai kesimpulannya, dalam melaksanakan hukuman Islam, Islam sebenarnya hendak membina masyarakat supaya semua anggota masyarakat dapat hidup dengan baik, selamat, sejahtera, berhubungan baik antara satu sama lain, dan seterusnya membentuk masyarakat yang mendapat keampunan serta diridai Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ikhwanil muslimin, akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan kita semua daripada wabak, penyakit, bala bencana seperti banjir. Perbanyakkanlah melakukan amal soleh dan menghindari segala perkara yang membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahawa mengambil riswah dan salah guna kuasa, mengambil bahan-bahan yang memabukkan dan salah guna dadah serta segala perbuatan haram akan membawa kehinaan di dunia dan akhirat. Khatib juga ingin menegaskan bahawa di dalam harta kita terdapat hak orang lain yang perlu kita tunaikan. Justru salurkanlah zakat dan wakaf anda melalui Majlis Agama Islam Kelantan selaku badan yang dipertanggungjawabkan untuk menguruskan zakat dan wakaf di negeri Kelantan. Pihak majlis juga memerlukan kerjasama semua pihak untuk menyalurkan sumbangan serta maklumat golongan yang memerlukan sekiranya diketahui, agar mereka yang kurang bernasib baik akan mendapat pembelaan sewajarnya. Marilah kita merafakkan doa agar saudara-saudara kita di Palestin pada ketika ini diberikan perlindungan, pertolongan dan keselamatan dalam menghadapi kesulitan pada waktu ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah